Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semua sehat walafiat. Musim puasa ini cuaca pun sangat panas, jadi kena hati-hatilah. Oke, di sini saya mau buat perkongsian kepada teman-teman semua berkaitan dengan taktik terbaru scammer untuk coba men-scam kita lah. Jadi 2 hari yang lepas saya mendapat panggilan daripada seorang yang memperkenalkan diri bahwa dia daripada syarikat Alliance Insurance lah, dan dia mengatakan bahwa saya telah membuat tuntutan perubatan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama kalau saya tidak lupa itu dia bernilai 76.000 dan yang kedua kali adalah 13.000. Jadi dia pun bagi tahu saya yang dia membuat pengesahan lah sama ada saya ada buat tuntutan ataupun tidak kan. Oke, mula-mula saya pun macam terkejut juga lah kan, sebab tapi dalam masa yang sama saya berpikir juga lah, sempat berpikir kan, sebab saya tidak pernah ambil Alliance Insurance. Jadi dalam hati saya, oke, kita dengar sajalah apa yang pegawai itu tersebut cakapkan. Jadi sempat saya rekam, jadi kita sama-sama dengar perbualan kami dua itu. Kita jadikan perbualan ini ataupun perkongsian saya ini sebagai kita punya peringatan supaya kita tidak mudah tertipu ataupun tidak mudah terjerumus daripada kena scam lah. Sebab di luar sana ini banyak betul scammer yang coba untuk ambil kesempatan kepada kita sekiranya kita tidak berhati-hati. Dan yang paling saya risau adalah maklumat pribadi saya itu memang dorang tahu. Nama saya siapa, nomor kad pengenalan, nomor telepon, semua ada dengan mereka. Jadi saya pun airan juga lah, sebab memang saya tidak pernah ambil Alliance Insurance, tapi tiba-tiba ada macam itu kan. Tapi itu memang saya agak sudahlah, yang ini adalah salah satu macam scam lah, sebab memang saya tidak pernah ambil Alliance Insurance kan. Jadi kita sama-sama dengar perbualan yang sempat saya rekam bersama dengan orang scammer itulah. Oke? Itulah saya pelik itu, sebab satu, kalau kita mengikut staf kamu tadi itu kan, dia bilang saya ada langgan insurance Alliance. Lepas itu dalam masa yang sama dia telepon tadi itu sebab saya mau klaim tentang perubatan, betul kah tidak? Ya betul. Tapi masalah dia ini yang kamu cakap ini, Emilina pun saya tidak pernah kenal. Dan satu lagi yang menjadikan saya suspek sesuatu penipuan data saya di sini adalah insuran itu didaftarkan di Pahang sedangkan saya berada di Sabah. Ya. Jadi macam mana? Ya itu tadi saya punya ada tadi saya punya staf ada bagi tahu saya. So memang Encik memang tak pernah pergi ke kantor medical center, memang berada dekat di Sabah saja. Saja saya follow up. Itulah, dan macam mana pula saya katakanlah kalau saya sakit di Sabah saya pergi Pahang dulu untuk terima rawatan kan. Sedangkan di Sabah sini pun ada KPJ, ada Jesselton Medical Center, ada lagi hospital kerajaan yang berampiran. Tapi itu yang saya rasa ini penipuan data saya ini, yang menggunakan data saya untuk klaim insuran, sedangkan saya tidak pernah pun, dan saya tidak pernah tanda tangan apa-apa borang ataupun sebarang permohonan untuk memohon mengambil insuran Alliance. Melainkan saya ada langgan Alliance tapi untuk kereta, dan kereta takkanlah kereta itu boleh masuk pergi hospital kan. Ya betul. Betul ke tidak? Kalau saya mau klaim pun untuk kereta mesti saya klaim di bengkel, tapi bengkel itu pun mesti berada di Sabah. Takkanlah saya bawa kereta masuk pergi hospital pula untuk klaim. Jadi ini saya rasa memang ada orang yang coba menggunakan saya punya data
untuk kepentingan pribadi dia lah ataupun untuk kepentingan dia sendiri? Ya, saya pun rasa macam tu sebab saya pun anggap dekat sini broadcast lah Encik punya data maklumat peribadi kena orang salah guna. Sebab Encik memang berada dekat ni Sabah. Saya pun tengok Encik berada dekat ni Pantau kan. Itulah saya pun pelik juga. Takkan Encik nak jauh-jauh beli satu insurans dekat Pantau Pahang kat sini. Saya pun rasa tak logik. Itulah. Betul, saya ingat Encik memang kerja dekat Kuantan, tapi saya punya staff yang Encik kalau kita tahu memang Encik berada dekat Sabah saja, memang tak pernah datang ke Semenanjung. Memang saya pun pelik juga lah apabila dia telefon, kamu ada klaim insurans perubatan. Lepas itu dia cakap di Pahang. Macam mana saya berada di Pahang sedangkan saya di Sabah saja? Itu yang saya rasa memang ada orang yang cuba menggunakan data saya untuk buat tuntutan palsu lah. Ya, saya pun rasa macam tu sebab saya dengar saya punya staff cerita, saya baru tahu Encik memang berada kat Sabah saja. Tapi sebelum ni saya nak tanya ke Encik punya IC pernah tak tercicir atau hilang? IC hilang? Ya. Ada pernah IC hilang, tapi masa dia hilang itu di Sarawak. Okey, faham. Dah Tapi lama lah. itu baru saja. 2007 macam itu hilang. Tapi memang saya ada report polis juga semua lah. Okey, faham. Okey, so pernah tak Encik hantar salinan IC kepada orang-orang berurusan, contoh beli rumah, kereta ataupun aparatus dekat? Salinan IC tidak pernah lah kalau yang tidak urusan dengan saya. Okey, faham. Okey, dalam masa 2 tahun ni, adakah Encik tahu apps yang kena upload IC ataupun meninggal maklumat pribadi untuk register tanggulik pay dalam phone, contoh MySejahtera atau Pasindo? Dia yang MySejahtera sejalan saya rasa itu ada kan. Touch and Go, kami di sini Sabah tidak guna Touch and Go. Atau bus ada? Bus pun tidak saya buat. Okey, faham. Okey, so saya sudah faham situasi Encik lah. Okey, kalau Encik pastikan polisi macam ni bukan bilangan oleh Encik sendiri ataupun Encik tak pernah ada bukti tuntutan ni, mungkin maklumat pribadi Encik sudah disebarkan oleh individu yang tidak tanggungjawab untuk melanggar polisi macam ni. So pihak kami pun sarankan lah Encik membuat laporan polis dengan segera. Okey, nanti saya akan buat laporan polis. Tapi boleh saya tahu kah, sebab kalau si Emelina ini adalah staff Alliance Bank, mesti ada kamu punya data dia, nomor telefon dia. At least kamu bagi saya nomor telefon dia dan nama penuh dia supaya saya boleh kontak dia secara direct lah, sebab saya tidak mau dia menggunakan data maklumat orang tanpa persetujuan, Mbak. Jadi kalau dia betul-betul agent Alliance, mesti kamu ada nomor agent dia dan juga nomor telepon dia. Jadi saya minta kerjasama daripada kamu untuk bagi saya dia punya nomor agent dan juga nomor telepon yang boleh saya hubungi untuk dia lah. Okey, Encik macam ni. Sebelum saya punya staff call Encik punya masa, kita memang ada call ni Amalina binti Abdul Rahman. So dia memang tak jawab, dia pun tak pergi office. Saya pun dekat sini, mungkin dia yang salah guna Encik punya maklumat pribadi. Itu pasal saya sarankan Encik membuat laporan polis dengan segera. Okey. So Encik ada pen dan kertas? Pen dan kertas saya tiada. Sorry? Saya tidak pen dan kertas. Kenapa? Kerana saya ingin membeli maklumat kepada Encik untuk laporan. Okey, bolehlah bagi saya, sebab saya tulis pakai telefon saja. Okey, Encik ni cetak dia saya punya nama Hanim Tan binti Abdullah. Apa? Nama saya Hanim Tan binti Abdullah. Macam mana spelling? Okey, Hanin
Tan, TAN, TAN binti okay, Abdullah. binti Abdullah. Ya. Oke. Okey, staff ID saya H32. H kah? H32. H32. Okey. 007. 007. Ya, betul. Itu sejak. Okey. Polisi nombor. Ini polisi nomor kamu kah? Bukan, polisi nombor yang gunakan atas nama Encik Tata. Oke. Okey, 600. 600. Ya, 004. 004. 8827. 8827. 7. Hmm. Ya. Okey. Tarik Tata Polisi Insurans. Oke, tarik. Tarik Tata Polisi Insurans. Oke. Okey. 5 hari bulan 8 2022. 5 hari bulan 8 2022. Ya, betul. Okey. Nama ejen Oke, nama ejen Amalina binti Abdul Rahman. EM AMARNI EMLINA binti. Ya, Amalina binti Abdul Rahman. Oke, Abdurrahman. Ya, okey. Hospital Kuantan Medical Center. Hospital Ya, Kuantan Medical Center. Medical Center. Central. Ya, Oke. okey. Encik pun catat je dekat tepi ni. Okey, Encik Rimas. Okey, dia masuk pada 26 hari bulan Februari 2023. Masuk ward. Ward berapa hari bulan? Hello, berapa hari bulan? Hello? 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 Hello Encik. Encik punya phone tak ada line ke? Ada juga, tapi kamu yang hilang tiba-tiba. Oh, okey. Okey, wadet berapa tadi tu? Tarik wadet. Yang tadi itu Kuantan Medical Center kan, Encik catat kat sebelah, dia masuk buat pada 26 hari bulan Februari 26/2023. Ya, 26 hari bulan Februari. Hmm. Okey. Yang ini first claim pada 6 hari bulan Mac 2023. Antar klaim lah. Ya, yang first claim. Okey, antar klaim pada Okey, 6 hari bulan Mac 2023. Okey. So, jumlah tuntutan ni dia nak claim sebanyak 76,800. banyaknya.
Sebab dia claim kaki kanan pasang besi dan operation. Gila lah. Saya boleh berjalan dengan lancar saja, dia cakap saya patah kaki. Tipu punya nih. Saya Ya, sumpah lah nih orang ini Alhamdulillah, betul-betul Encik. dia accident tuh. Sebab saya pun punya Encik punya ni suara pun sihat. Ya. 76 berapa? 76.000. 76,800. Matilah dia dapat duit free saja macam itu. Itulah saya selangkan Encik buat cover report sebab saya punya staff pun bagi tahu saya ini Encik memang berada dekat Sabah saja. Ya. Memang tak pernah datang ke Kota Medical Center sebab dia sudah tak cek dengan Encik. Itulah. Oke, lepas itu apa lagi maklumat? Okey. Yang ni second claim pada 14 hari April 2023. 14 April, baru saja nih. Ya. Ya, baru saja. Okey, dia nak claim sebanyak 13,500. 13.500. Dia claim sebab patah tangan kiri. Astaga, sudahlah kaki patah. Dia cakap tangan lagi patah. Dia memang ada claim sebanyak 2 kali. Oh ya. Tangan kanan kata dia. Okey. So patah tangan kiri. Yang tadi 76 itu kaki apa? Kaki kanan pasang besi dan operation. Oke. Okey. So Encik boleh ulang semua tak apa yang Encik katakan? Sebab saya kena apa-apa kesalahan dekat sini. Oh, dia bilang saya tuntut 76. Ya. Ah. 76,800. Iya. Okey, dengan ini second claim pada 14 hari April 2023, dia ada claim dia nak claim sebanyak 13,500 lah. Yang ni 13,500 memang tegak penting lah. Kena benteng. Sebab dia kali kedua ni kita mengezaki ada satu penipuan. So hari ni baru kita baru tahu ini Encik memang tak ada berkaitan dengan pihak Alliance lah. So Jadi, kita pun selangkan Encik buat satu cover report saja sebab memang Encik berada dekat Sabah. So Encik pun tak pernah tak pernah masuk wad dan tak kenal ini Amalina binti Abdul Rahman. memang langsung saya tidak kenal. Jadi bermaksud yang klaim dia pertama itu kamu sudah bayar dia lah. Ini 76,800 memang sudah berjaya dikredit ke dalam Maybank account untuk angka terakhir 3678. Adakah milik Encik? Memang bukan saya punya. So maksud Encik punya nama, IC dengan nombor telefon yang betul, yang lain punya informasi semua salah. Nama Macam tu. Nama betul, nomor telefon betul, IC saya tidak pasti. Okey, IC Encik ni Macam mana dia dapat? sorry? Ini memang kes penipuan ini sebab saya tidak pernah klaim ataupun langgan insuran etika insuran Alliance nih. Kita tak tahu Encik, kita pun tak tahulah ini bukan ini Encik yang sendiri daftar dekat sini. Tapi mustahil kamu tidak dapat tengok itu nomor account kan? Kalau kamu transfer itu duit, kamu cakap itu duit sudah berjaya ditransfer. Jadi bermaksud dia tuh penama orang yang memiliki bank itu mesti kamu tahu sebab mustahil dia nama yang dalam pemilik account itu lain daripada orang yang klaim tapi kamu kasih masuk saja duit. Logik kan di Sebab situ. ini yang Amalina binti Abdul Rahman yang tolong Encik Samit, kita pun tak
kata apa hal yang terjadi. Kalau hari ini kita tak call, kita pun tak tahu ini memang bukan dihalangan oleh Encik sendiri. Saya pun minta maaf sama Encik sebab saya ingat Amalina binti Abdul Rahman ini yang kena Encik. Oh, memang scammer ini. Okey. Hari raya So, mau puasa-puasa Encik, macam ini pun mau menipu juga. Macam mana mau hidup kalau asyik hidup dengan menipu saja? Dia tidak takut Tuhan kan? Saya pun tak pasti Encik kalau kita tak call hari ini. Iyalah. Saya pun ingat Encik sendiri Kalau yang puan dapat sendiri, kat sini. Saya kalau pun minta puan maaf sama sendirilah Encik. kan. Saya tanya secara peribadilah kalau puan kan. Puan takut Tuhan kah? Ya. Sorry? Puan takut Tuhan kah kalau puan sendiri? Takut Tuhan? Ya. Memanglah takut. Memanglah takut kan. Hmm. Tapi kenapa ada sesetengah orang ini yang suka menipu, suka menggunakan data pribadi orang lain untuk menipu? Dia tidak takut kah nanti kalau masa dia mati nanti hidup dia tidak tenang walaupun dia sudah mati, tidak tentram di lubang kubur. Lepas tu dia masuk di neraka nanti. Lepas itu dia bagi makan minum anak-anak dia dengan duit yang haram macam itu. Dia tidak takut kah? Dia tidak pikir semua itu benda kah? Saya pun airan lah dengan sesetengah orang sekarang ini. Saya pun first jumpa kes macam ni. Ya, tapi yang pelik dia kan, kamu punya, saya pun pelik juga dengan sistem kamu. Kamu sebelum kamu sepatutnya kan, kalau betul-betul kamu ini agent insurans kah ataupun alliance insurance, sepatutnya sebelum kamu masukkan duit 76.000 itu ke account yang dia mau tuntut itu, sepatutnya kamu pada masa itu juga kamu sudah call saya. Tapi selepas sudah bank in yang 76.000 itu baru kamu mau clarify dengan saya balik. Macam ada kemuskilan juga di situ. Okey, dia memang ada letak nombor emergency. So saya first kita ingat itu first nombor Encik punya, kita ada call tak jawab. Kita pun susah nak cari Encik. Barulah hari ni kita call yang second nombor, baru dapatlah Encik punya phone nombor. Barulah dapat call Encik. Ini memang kes penipuan ini. Saya terus teranglah dengan kamu, ini memang kes penipuan. Dan satu lagi itu kamu kena tengok sendirilah sebab iyalah dia laporkan di Kelantan, laporkan di Pahang Medical Center, tapi saya berada di Sabah. Memang sasa yang ini apa nama itu tuntutan palsu lah. Yalah, saya pun angkat tugas sendiri. Encik punya maklumat tentang berita ni kena orang disalahgunakan. Sebab Encik memang berada dekat ini Sabah. So Encik pun tak pernah pergi ke Kuantan Medical Center. Ya. Jadi kelana saya membuat laporan polis ni. Ya. Okey, so Encik ingat ya, nanti katakan Encik punya maklumat data peribadi disalahgunakan sebab hal ini Encik memang terima kita alliance punya call. Kalau tahu ini fraud case lah. Okey. So kemudian ada apa yang kita tahu atau tidak jelas tak Encik? Tiada yang tidak jelas ini. Cuba ini memang kes penipuan lah, itu yang jelas dia. Ya, sebab Encik pun nak jelaskan kepada pihak polis lah sebab Encik pun nak jadi saksi kan, kita boleh terminate polisi macam ni. Dan satu lagi kan, saya pun pelik juga. Macam mana kamu boleh luluskan polisi insurans itu kalau tidak tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Okey, sebab ini Amalina binti Abdul Rahman, dia memang dia hantar Encik punya ini dokumen semua yang lengkap. Kita ingat Encik yang submit dengan dia, pasal dia hantar dokumen semua ke kita. Tidaklah, ini memang menipu saja. Jangan-jangan kamu pun berkolaborasi dengan dia untuk menipu juga ini. Sorry?
silap sikit kamu pun berkolaborasi dengan dia untuk menipu. Okey, saya pun minta maaf sama Encik. Kita pun tak tahu. Saya ingat Encik yang hantar dokumen semua kepada ini Amalina binti Abdul Rahman biar dia datang ke summit. So hari ini kita Satu lagi saya mau tanya, kamu dari cawangan mana? Alliance cawangan mana? Saya Simiko tadi Syarikat Insurance Alliance Rescue Kuala Lumpur. Alliance Insurance bahkan? Ya, Alliance ALLIANZ Encik. ALINZ. Ya, ALLIANZ ya. Alliance Insurance cawangan Kuala Lumpur. Ya. Okay. Bahagian apa? So, okay. Kamu ni bahagian mana? Mana section kamu? Saya Investigation Department. Department. Ya. Okey. So kita pun berempat pergi buat kawal report saja untuk terminate polisi ni. Saya pun harap Encik pergi buat satu kawal report lah sebab saya pun percaya Encik takkan nak claim insurance macam ni. Sebab saya pun dengar Encik punya suara pun sihat juga. Memanglah sihat. Kalau masih boleh bekerja, macam mana boleh tiba-tiba patah kaki, patah tangan tu. Macam dia doa saya mati sejauh. Saya doa dia balik mati. Alhamdulillah. Apa nombor office kamu? Boleh bagi nombor office kamu kah? Okey. Boleh. 03 2264 2264 1188. 1188. Ini direct line kah? Ya. Bukan operator lah. Ya, claim department. Direct line. Ya. Bukan operator lah. Ya. Okey. So baik. Okey, Encik jangan putuskan kalian ni. Sila tunggu 15 hingga 30 saat. Saya akan hantar panggilan Encik ni ke IBK Pahang lah melalui talian kecemasan iaitu 999. So Encik buat satu kawal report dulu. Lepas tu untuk kita terminate polisi macam ni lah. Jadi Encik jadi saksi lah sebab memang Encik berada dekat Sabah saja. Tak tahu saja pihak polis. Saya rasa saya boleh buat juga laporan di sinilah sebab kalau saya buat online ini saya tidak berapa yakin dan tidak berapa confident. Jadi saya rasa saya buat laporan polis di daerah saya sendiri di mana saya berada lagi telus tulin dan yakinlah. Jadi saya rasa saya akan buat laporan direct kepada ibu pejabat polis daerah Kudat lah sebab saya di Kudat kan dan rumah saya dengan balai polis itu dekat saja. Jadi lepas ini saya akan direct pergi balai polis lah untuk buat laporan polis. Jadi saya rasa kalau mau buat laporan polis secara online ini macam ketulinan dia tidak berapa tidak berapa yakin lah. Jadi bagus lagi saya sendiri walk in saja mau buat laporan polis di daerah Kudat lah, lagi mudah untuk saya. So kalau saya buat online saja pun saya tidak nampak itu saya tidak dapat jelaskan situasi yang sebenar bah. Kalau saya berjumpa dengan pegawai polis sendiri, saya boleh explain apa yang berlaku dari A to Z. Kalau secara bercakap dengan telefon saya rasa saya tidak puas hati untuk bercakap dengan pegawai-pegawai polis penyiasat lah. Okey, Encik. Sebab ini kes memang berlaku dekat Pahang. So kalau Encik buat dekat ini Kuantan Pahang, so dia akan bagi keutamaan untuk mengenalikan kes anda dan juga pergi ke Kuantan Medical Center dan Alliance Pahang untuk menyelesaikan sesiapa yang menggunakan maklumat pribadi Encik untuk melanggar polisi macam ni. Oh, dia boleh juga betul apa nama itu kan sekarang ada online sudah penjiditelan sudah. Jadi kalau saya buat report polis di Kudat pun diorang boleh polis jabatan polis lain pun pegawai polis lain pun diorang boleh juga print
kalau ada nomor report, jadi nanti saya minta nomor report lah, dan nanti suruh itu polis sejak hubungi pegawai polis di daerah Kudat lah, mudah lagi saya rasa. Okey, Encik, kalau you buat dekat ni balai berdekatan, dia orang pun akan teks balik kepada ni IBK Pahang sebab ini memang berlaku dekat Pahang. Kalau Encik faham lah sebab kita pun bopak nak pergi buat satu kau report, saya pun akan buat kau report untuk ini Amalina binti Abdul Rahman sebab dia yang saya pun mengesaki dia yang salah guna Encik punya rumah peribadi. So hari ni kita baru tahu kita nak bopak nak pergi buat satu kau report dulu. Jadi memang tidak dapat buat report di mana-mana balai polis kah kalau kes macam ini? Okey, Encik. Sebab ini kes saya sudah bagi tahu kan, Encik. Sebab ini kes memang berlaku dekat Pahang. So, jadi kita berempat pergi ke ini IBK Pahang untuk buat satu aduan dulu. Lepas tu saya akan cek semua dokumen untuk bantukan Encik buat satu kawan report dekat sana. Okey. Jadi semua maklumat saya itu ada sudah di sana kan? Ya. Saya akan bagi semua maklumat untuk bantukan Encik lah sebab memang Encik saya pun dengar Encik punya soalan memang sihat semua. So saya akan bantukan Encik. Jadi so Encik pun nak jadi saksi lah. So memang Encik berada dekat ni Sabah, tak pernah di Amalina binti Abdul Rahman, lagi pun tak pernah pergi ke Kuantan Medical Center. So Encik bagi tahu saja semua maklumat yang tadi Encik yang catat, bagi tahu saja pihak polis biar dia orang cepat kan tolong Encik pergi dapat ni dekat ni Amalina binti Abdul Rahman dan pergi ke Kuantan Medical Center buat siasatan. Oh, macam itu. Okey. So Encik baik. So jangan putuskan jalan ni. Sila tunggu 15 hingga 30 saat. Saya akan hantarkan panggilan Encik ini ke IBK Pahang lah melalui talian kecemasan iaitu 999 ya, Encik. Okey, tunggu sebentar, Encik. Sila tunggu sebentar. Talian anda akan disambungkan kepada Ibu Pejabat Polis Kontingen. Salam sejahtera, di sini IBK Pahang, ada komplain saya bantu ni. Halo, selamat pagi. Ini Ibu Pejabat Polis Pahang kah? Iya betul. Kenapa ni? Sebab tadi saya dapat panggilan daripada Alliance Insurance. Dia bilang ada orang menggunakan data saya untuk klaim perubatan lah. Jadi dia suruh saya buat laporan polis. Tapi dia bilang saya tidak boleh buat laporan polis kalau di luar daripada Pahang konon sebab itu berlaku di Pahang. Jadi dia suruh saya buat laporan polis lah. Dia sambungkan ke talian ini. Buat report tentang apa ni? Dia cakap tadi tu ada orang menggunakan maklumat saya untuk menipu klaim insurans lah. Okey, baik, tunggu sebentar ya. Halo Encik. Ya. Macam ni Encik, saya nak tanya, saya tak siapa nama Encik, dengan siapa saya bercakap sekarang. Saya Jesse Totong di sini. Apa dia? Oke teman-teman, demikianlah perbualan yang sempat saya rekam. Tapi malang sekali tidak sempat saya berbual ataupun berbicara dengan pegawai polis daripada IPK Pahang itulah, Kuantan Pahang. Jadi saya pun agak kecewa jugalah sebab saya mau tahu macam mana modus operasi dorang sebenarnya, tapi tidak kesampaian sebab itu pegawai polis tiba-tiba kasih off dia punya telepon kan. Tapi tidak apalah, yang penting kita sudah tahu
macam mana dia punya modus operasi kali inilah. Dia lebih kurang juga macam yang kalau teman-teman ada tonton video saya yang sebelum ini, di mana saya ada dapat panggilan daripada pegawai LHDN. Nah, lebih kurang macam itu saja. Dia akan bagi tahu kau cerita begini-gini, kamu ada begini-gini. Lepas itu dia sambungkan direct pergi ibu pejabat polis. Dan yang paling saya agak lucu sedikit lah, sebab dia bilang tidak boleh buat laporan polis di tempat lain, mesti guna online itu juga, sebab kejadian itu berlaku di Pahang, dia bilang. Jadi saya pun pelik juga lah, sebab yalah, takkanlah kita tidak boleh buat laporan polis di tempat kita sendiri kan. Sedangkan kalau dari tempat saya itu ke balai polis dekat saja sebenarnya, tapi itulah dia bilang tidak boleh kan. Jadi inilah perkongsian daripada saya. Oke teman-teman, jadi sedikit tips daripada saya apabila kita mendapat panggilan daripada orang yang kita tidak kenali ataupun nomor yang kita tidak kenali, terutama dia memperkenalkan diri daripada syarikat-syarikat kah ataupun ofis kerajaan kah. Yang pertama sekali tengok dia punya nomor telepon lah. Jadi kalau sempat kamu cek dia punya, kalau contohnya dia memperkenalkan daripada jabatan kerajaan, oke, cek dia punya nomor telepon dan alamat jabatan kerajaan itulah. Oke, yang kedua jangan mudah gelabah dan jangan cemas lah, cool saja, layan saja. Sebab kalau kita yang tidak buat salah, buat apa mau takut kan. Jadi relax saja, jangan mudah cemas lah. Apabila kita cemas itu kita tidak dapat berpikir dengan waras. Kadang-kadang kita sudah gelabahkan, terus rasa takut menguasai diri kita, terus kita tidak sempat berpikir logik dia. Jadi yang ketiga adalah jangan sesekali mendedahkan ataupun memberitahu maklumat pribadi. Walaupun sebenarnya mereka ada sudah maklumat pribadi kita, tapi kadang-kadang diorang mau juga data pribadi kita itu untuk mengesahkan bahwa itu adalah kita sebenarnya. Jadi kena hati-hatilah, jangan mudah untuk bagi maklumat data pribadi kita dengan pihak ketiga. Walaupun sekarang ini saya pun heran juga lah macam mana mereka boleh dapat maklumat pribadi saya kan. Saya tanya pun memang lengkap lah, nama betul, nomor telepon betul, IC betul. Cuma apabila saya tanya nomor bank itu, sebab dia bilang saya sudah pihak insurans sudah mengkreditkan tuntutan pertama saya itu sebanyak 76.800 kah ke nomor account. Lepas itu dia bacakan 4 digit nomor account yang di belakang itu pun bukan nomor saya. Jadi sudah salah yang itu memang bukannya daripada syarikat Alliance Insurance yang sebenar kan. Sebab yalah, kalau kita setahu saya ini, kalau insurans ini dia bukan mudah untuk kasih masuk duit tanpa dia siasat betul-betul lah kan. Jadi itu sajalah saya punya perkongsian hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu teman-teman di luar sana, kawan-kawan, supaya tidak lagi mudah terscam lah ataupun tidak menjadi mangsa scam. Jadi mohon untuk teman-teman share video ini supaya orang luar di luar sana tidak menjadi mangsa penipuan sang scammer yang coba mengambil kesempatan kepada kita semua. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Bye bye.